Kementerian Kewangan MOF mencatatkan perbelanjaan tertinggi berjumlah 129.637 bilion ringgit atau 41.2% daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus kerajaan persekutuan. Menurut laporan Ketua Audit Negara LKAN siri ketiga 2023, jumlah perbelanjaan itu meningkat 7.9% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan utama perbelanjaan Kementerian Kewangan membabitkan perkhidmatan am perbendaraan bagi program subsidi dan bantuan tunai berjumlah 54.631 bilion dan angka itu atau 17.5% berbanding 2022 lebih tinggi. Dan bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada waktu ini. Pertama sekali kita kena faham, angka yang tinggi ini untuk sebuah kementerian adalah berdasarkan dengan apa yang kita sebutkan tadi, iaitu subsidi dan juga bantuan tunai itu sendiri. Dan menjelang belanjawan 2025 nanti pada Jumaat ini, bagaimana untuk kita baca keseluruhan bahawa dalam konteks kita menstruktur ekonomi, perbelanjaan mengembang seperti ini dengan bajet yang agak besar harus dilaksanakan untuk kita strukturkan semula ekonomi, termasuk juga dalam aspek sosioekonomi, iaitu kedudukan masyarakat kita pada ketika ini, Doktor. Ya, Najib, apabila kita merujuk kepada belanjawan 25 yang akan dibentangkan ini, kita lihat tema dia negara makmur, rakyat sejahtera, tetapi Perdana Menteri kita juga turut menyebut bahawa fokus dari segi menangani inflasi, menaikkan gaji dan juga menstrukturkan semula ekonomi. Dan apa yang akan berlaku di peringkat Kementerian Kewangan ini ialah pertama kita lihat bahawa bermula tahun ini dan juga tahun hadapan akan berlaku satu proses rasionalisasi subsidi yang kita lihat dimulakan dengan diesel, kemungkinan petrol Roll 95 juga akan berlaku tahun hadapan yang akan mengurangkan kos pemberian subsidi secara pukal ini oleh kerajaan, tetapi pada masa yang sama akan meningkatkan bantuan tunai secara langsung kepada mereka yang layak, bukan sahaja B40 tetapi kalau ada juga golongan M40 layak, dan itu kita lihat apa yang akan berlaku, peningkatan yang akan dibelanjakan oleh Kementerian Kewangan untuk maksud subsidi dan juga bantuan tunai itu akan kekal tinggi, terutamanya di bahagian peruntukan tunai itu, kerana kita lihat sumbangan tunai ramah itu sentiasa meningkat jumlah bantuan kepada individu dan juga isi rumah, disebabkan ianya tidak lagi hanya semata-mata kepada B40 tetapi juga kepada M40 yang mungkin akan dapat menerima manfaatnya melalui pengaktifan bekalan data padu itu, yang membolehkan siapa yang ada tanggungan besar dan ramai dan duduk di bandar turut juga dapat bantuan. Dr. Razman, kalau kita melihat kepada rekomendasi daripada LKAN ini tentang perbelanjaan mengurus oleh Kementerian Kewangan, antaranya adalah pertama meningkatkan janaan hasil. Kedua adalah menambah baik tadbir urus dalam perbelanjaan awam dan juga pengurusan perbelanjaan awam sendiri, dan juga pada akhirnya apa yang digariskan adalah untuk memastikan bahawa pengurusan hutang yang lebih berhemah di peringkat persekutuan. Okey. Tiga perkara ini kalau kita lihat ada langkah yang sedang diambil oleh kerajaan pada ketika ini. Cuma kalau kita lihat dari segi janaan hasil ini, tidak ada cukai baru setakat ini, dan bayangan yang diberikan oleh Perdana Menteri baru-baru ini juga soal GST, tunggulah gaji minimum ataupun gaji yang tersebut pada RM3,000 barulah kita consider, kita pertimbangkan untuk GST sebagai contoh. Bermaksud belanjawan ini tak ada GST lah kalau kita menerima bayangan tersebut kan. Bagaimana kita melihat bahawa dengan tiada teks baru, tiada cukai baru, tapi pengurusan cukai sedia ada itu harus mantap? Adakah kita di landasan yang betul dalam konteks keseluruhan yang saya sebutkan tadi untuk memenuhi rekomendasi LKAN ini? Ya, kalau kita lihat yang diberi cadangan oleh LKAN itu adalah meningkatkan hasil dan juga mengurangkan perbelanjaan ataupun sebenarnya mengawal ketirisan dan juga pembaziran serta rasuah. Oleh itu, pendekatan dari segi meningkatkan hasil ini tidak semestinya mengenalkan ataupun memperkenalkan cukai baru. Kita lihat jumlah pekerja di Malaysia sekarang dah lebih daripada 16 juta. Tetapi yang membayar cukai pendapatan hanya sekitar 1.5 juta macam tu. Ini kerana gaji penengah ataupun median
secara mediannya hanya berjumlah sekitar RM2,844 macam tu. Tidak, orang kata majoriti belum lagi orang kata layak untuk bayar cukai. Oleh itu, apabila kerajaan akan mula melihat bagaimana dapat tingkatkan gaji minimum ke tahap yang lebih tinggi, memperkenalkan gaji progresif, meningkatkan orang kata hubungan dagangan di luar negara itu supaya perniagaan dan industri di Malaysia ini boleh berkembang maju. Semuanya adalah untuk memastikan gaji naik dan mampu menyumbang kembali kepada negara melalui hasil kutipan cukai pendapatan dan juga cukai perniagaan. Dan pada masa yang sama, kita lihat juga bahawa rasionalisasi diesel yang telah dilakukan itu berjaya mengurangkan banyak ketirisan melalui kos penyeludupan dan sebagainya, dan itu sebenarnya ada satu langkah juga untuk mengoptimumkan hasil yang diterima, walaupun tidak semestinya meningkat yang begitu ketara, tetapi ianya sampai kepada rakyat, memberikan orang kata output dan impak yang diharapkanlah. Dan saya lihat semua ini hanya boleh dilakukan jika seperti yang telah disarankan oleh Ketua Negara, iaitu melalui tata kelola yang mantap. Dan kita lihatlah pembaruan fiskal melalui kelulusan Akta Kewangan Awam dan tanggungjawab fiskal, itu semua adalah penting untuk memastikan bahawa pelaksanaan itu dapat dilakukan dengan mengikut aturannya dan tidak ada lagi ruang untuk berlakunya ketirisan pembaziran dan yang kita amat takutilah berlaku elemen rasuah yang dulu menyebabkan negara kita menanggung beban hutang yang tinggi yang sampai sekarang masih lagi perlu dibayar. Dr. Azman, kalau kita melihat kepada apa yang dicadangkan ini juga, kesemuanya lah termasuk juga menambah baik dari segi tabik urus, perbelanjaan kita, hutang negara dan sebagainya, ini menuntut banyak langkah tidak popular. Kerana biasalah ini macam personal juga, macam secara peribadi. Kalau wang kita dikurangkan dari segi bajet kita belanja, kita pun tak happy lah, tak suka dan sebagainya. Tetapi ini penting untuk jangka masa yang panjang. Dan kerajaan pun sedang melaksanakan perkara ini, mungkin belum secara keseluruhan, tapi sudah ada, kita nampak bibit itu. Bagaimana untuk kita membaca bahawa langkah tidak popular ini harus diambil sekarang dalam belanjawan 2025, kerana dari segi kos politik yang mungkin lebih mudah, dan kedua dari segi waktunya, time frame-nya, jangka masanya adalah bersesuaian dengan apa yang kita ingin laksanakan, iaitu menstrukturkan ekonomi. Ya, memang ini adalah masa yang sesuai kerana kita lihat satu faktor utama iaitu kestabilan politik kerajaan itu amat penting. Apabila kerajaan tidak orang kata pasti adakah akan kekal dalam masa terdekat, mungkin mereka akan mengambil pendekatan yang popular tetapi tidak semestinya efektif. Mungkin akan lebih banyak berbelanja untuk menyenangkan hati rakyat tetapi akhirnya akan ditimpa hutang yang lebih tinggi. Tetapi kerajaan yang stabil yang disokong oleh rakyat akan memastikan bahawa pendekatan jangka masa panjang harus juga diambil untuk menurunkan kadar keberhutangan, meningkatkan gaji penduduk supaya kualiti hidup itu akan dapat dinaikkan. Yang kita lihat dulu semasa Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan kali pertama, beliau juga ada mengambil beberapa langkah yang tidak popular untuk mengurangkan semasa itu kos untuk projek infrastruktur mega dan juga menurunkan gaji menteri, tetapi beliau berjaya memastikan belanjawan ada lebihan. Dan di sekarang ini pun kita lihat situasi yang sama, iaitu komitmen kerajaan untuk menurunkan defisit, yang bermakna mungkin tidak boleh berbelanja dengan mewah seperti dahulu, tetapi sokongan daripada rakyat pun perlu ada. Rakyat perlu faham bahawa apabila sesetengah langkah itu diambil yang nampak macam agak sukar ataupun menyakitkan, tetapi biasanya ubat dia macam tu. Kalau nak sembuh, nak sihat, perlu ada sedikit kesusahan. Yang penting kesabaran dan sokongan itu harus datang daripada semua pihak supaya apa yang dilaksanakannya tidak hanya semata-mata bersifat jangka masa pendek, tetapi pada jangka masa yang panjang negara kita akan mengalami satu situasi yang lebih teruk daripada sekarang.